Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di dalam daurah hadis kitab 40 hadis Imam An-Nawawi, yang mana kita pada kali menceritakan hadis yang keempat, yang mana adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menceritakan berkenaan dengan apabila Rasulullah menasihatkan kita supaya mentaati segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuh fa ama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innaha ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sedang penonton dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Abu Hurairah menceritakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda bahawa kata Nabi SAW, apa yang telah pun aku tegahkan daripadanya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apa yang aku perintahkan pula kepada kamu, maka hendaklah kamu mengerjakannya. Dan disebutkan bahawa sesungguhnya telah binasanya orang-orang sebelum kamu, oleh kerana banyak mereka itu pertanyaan mereka serta perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Inilah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, yang merupakan sahabat yang menghafal ataupun telah meriwayatkan melebihi daripada 5,000 hadis, yang mana dipelajari daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada kali ini Abu Hurairah mengajarkan kepada kita sebuah pesanan Rasulullah, yang mana Nabi berpesan untuk banyak mengikuti apa yang telah pun dikhabarkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW, kerana pada itu mendapat manfaat dan kebaikan kepada diri kita. Manakala janganlah menyelisihi daripada apa yang dicatatkan atau disebutkan oleh Nabi SAW, kerana ia akan memberikan keburukan. Sebab itu, kalau sesuatu yang Nabi SAW perintahkan, maka hendaklah dikerjakan daripada apa yang kita mampu. Kalau tak mampu, maka jangan menyelisihinya, tetapi laksanakanlah ia kembali pada saat kita memiliki kemampuan. Inilah perkara yang sangat-sangat dituntut di dalam agama, iaitulah mentaati Rasul dan mengikuti segala perintah Rasul dan meninggalkan larangan-larangan yang dibawa oleh Rasul, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para penonton dirahmati yang muliakan oleh Allah Taala. Menariknya di sini, baginda Nabi menceritakan bagaimana kaum-kaum yang terdahulu pernah menjadi musnah dan diazab oleh Allah Ta'ala kerana mereka banyak mempersoalkan sesuatu perintah-perintah agama, bahkan perintah Rasul itu dalam kehidupan mereka, dan mereka selalu berselisihan pendapat dan pandangan sehingga mereka tidak mahu mentaati Rasul-Rasul mereka. Jadi apabila kita lihat tentang hadis ini, kita ingat kembali dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat Quran yang diturunkan berkaitan dengan kaum yang dipanggil kaum Bani Israel. Dan di dalam kisah Bani Israel, kita taati, kita lihat banyaknya Bani Israel ini tidak mahu mentaati Rasul mereka. Dengan perintah-perintah Allah Ta'ala yang Rasul mereka telah berikan, mereka suka menolak dan mempermain-mainkannya, dan mereka suka mempersoalkan sehingga bertanya sesuatu yang tak patut ditanya. Contohnya kita lihat dalam surah Al-Baqarah, mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penyelesaian kepada mereka, seorang lelaki yang tua yang berharta di kalangan Bani Israel telah dibunuh. Maka ketika itu ingin dicari siapa pembunuhnya. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah untuk dikurniakan petunjuk. Akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk disembelih satu daripada lembu Al-Baqarah, iaitulah lembu betina. Maka sebahagian dari tubuh lembu itu, dagingnya diambil dan dipukul pada jasad jenazah itu, supaya jenazah itu dapat menceritakan apa yang telah berlaku. Apabila diperintahkan untuk mencari lembu, masa ketika itu kaum Bani Israel mula bertanya banyak soalan kepada Nabi Musa, yang asalnya Allah hanya menyuruh untuk mereka mencari seekor lembu betina. Mereka bertanya, adakah lembu ini pernah digunakan, pernah menggunakan untuk untuk bercucuk tanam, untuk memajak tanah, pernah tak ia
bagaimana keadaannya, adakah ia pernah digunakan untuk dikenderai ataupun untuk digunakan, adakah tubuhnya, macam mana warna kulitnya. Jadi persoalan-persoalan yang ditanyakan yang tak patut ditanya ini menyebabkan akhirnya perintah Allah yang mudah menjadi semakin susah, dan akhirnya mereka terpaksa mencari lembu yang telah pun Allah Ta'ala datangkan setelah soalan yang mereka tanya itu, maka menjadikan mereka semakin sukar mencarinya. Tapi akhirnya bila mereka bertemu dengan seekor lembu yang dinyatakan hal itu, mereka lihat unta ataupun minta maaf, lembu tadi itu dia adalah satu lembu yang sangat mahal harganya, sehingga terpaksa dibeli dengan banyak jongkok-jongkok emas ataupun ketulan-ketulan emas untuk bersamaan dengan harga lembu yang spesifik ini. Inilah di antara kisah yang Allah turunkan begitu panjang dalam Al-Quran Karim untuk menjelaskan kepada kita sesuatu yang telah dimaktubkan melalui agama, yang telah pun jelas dalam agama kita, maka janganlah dipersoalkan sehingga menjadi ia sesuatu kesusahan dalam kehidupan kita. Jadilah seperti sahabat-sahabat Rasulullah yang mendengar dari perintah Allah dan Rasul, mereka terus mentaatinya, dan mereka menjadi golongan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah mempermudahkan agama disebabkan ketaatannya kaum muslimin dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka seperti hari ini, para penonton dirahmati yang muliakan oleh Allah Ta'ala, banyak urusan-urusan agama kita telah dipermudahkan. Telah pun Allah Ta'ala turunkan perintah yang mudah untuk kita lakukan. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW. Maka ikutilah dia dengan semampu kita, dan kita ikutilah ia dengan penuh ketaatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk dapat melaksanakan perintah Allah dan sesuatu penyelesaian dengan agama yang telah pun diturunkan melalui wahyu-wahyu dan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Antara kisah lain, bagaimana kaum Bani Israel juga, mereka telah pun melakukan banyak pertanyaan dan persisihan terhadap rasul-rasul mereka. Di antaranya apabila mereka ni jadi kaum yang suka untuk menolak perintah Rasul. Antaranya apabila berlaku Nabi Musa AS telah pun diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk pergi bersama kaum Bani Israel berperang dan mendapatkan tanah yang dipanggilkan Ardul Muqaddasah, iaitu tanah yang suci yang berada di Palestin, iaitulah di Baitul Maqdis. Mereka nak diberikan oleh Allah tanah ini, tapi dengan syarat mereka mesti pergi berperang. Ketika itulah bila Nabi Musa mengajak mereka berperang, kaum Bani Israel, mereka menyatakan kepada Rasul mereka Nabi Musa AS, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatilah." Wahai Musa, kamu dengan Tuhanmu telah cukup kuat dah, maka kamu je lah yang pergi perang dengan Tuhanmu. Kami duduk sini sampai dah selesai, baru kami nak masuk tanah itu. Nampak tak cara mereka untuk menyelisihi Rasul mereka? Dan inilah satu sikap yang Allah Ta'ala sangat murkai. Oleh hal demikian, bila mana kita membaca surah Al-Fatihah, kita akan sentiasa berdoa supaya tak jadi seperti mereka. Dan dinyatakan bila kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, iaitu kita minta pada Allah jalan yang lurus, jalan oleh orang yang diberi nikmat, bukanlah jalan orang yang kau murkai, iaitu golongan Yahudi di kalangan Bani Israel yang mereka suka mempermain-mainkan Rasul mereka, mempermainkan perintah Allah dan Rasul, sehingga mereka tahu itu adalah perintah dari Allah dan Rasul, tapi mereka menyelisihi dan tidak mahu mengikuti perintah itu. Dan begitulah juga disebutkan dengan waladdallin. Janganlah jadikan kita kita minta pada Allah, jangan jadikan kami ini di kalangan orang yang termasuk golongan sesat, iaitu golongan yang tidak memiliki ilmu namun ingin melakukan kebaikan dan kebajikan, iaitulah untuk melakukan ibadah dengan cara yang salah yang tidak diterima oleh Allah. Inilah berlaku kepada golongan musyrikin, yang mana dinyatakan para ulama mufassirin, ia sesuatu juga yang kita minta supaya Allah tidak pesongkan hati kita daripada jalan kebenaran dan tidak kita mengikuti sikap orang-orang Bani Israel di kalangan Yahudi yang ada ilmu tapi menyelisihi daripada kebenaran. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan daripada hadis tadi kita menjadi di kalangan hamba Allah Ta'ala yang sentiasa mentaati perintah Allah, perintah Rasulnya, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah, mendapat kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan insya-Allah di yaumul akhirah nanti, dan terjauh daripada kita diazab oleh Allah Ta'ala seperti kaum-kaum yang terdahulu, kaum Thamud, kaum Ad. Mereka juga golongan yang suka menyelisihi dan mempersoalkan Rasul mereka. Dan begitu juga kita dijauhkan dari kehinaan yang berlaku seperti yang berlaku kepada kaum Bani Israel. Asalnya mulia menjadi hina kerana suka menyelisihi Allah dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba yang taat pada Allah. Sami'na wa ata'na,
Iaitulah bila kita beriman, kita sebut kami mendengar perintah-perintah Allah Ta'ala dan Rasul, dan wa ata'na, dan kami menjadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi hamba yang berjaya dan bahagia dunia akhirat. Wassallallahu ala sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.